Apabila kita menerima nikmat dan manfaat dalam kehidupan, ada isu tentang hati yang diuji pada setiap masa. Inilah yang disentuh dalam surah Al-Maidah. Kita ikuti dalam episod kali ini. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mendalami ayat ke-41 Suratul Maidah, memberi panduan kepada kita bagaimana menguruskan nikmat dan kejayaan kemenangan untuk menyempurnakan janji pada Allah, bukannya digunakan pada jalan yang salah. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Safas sihat ini? Alhamdulillah Ustaznya. Alhamdulillah Safas Kita nak lalu-lalukan Safas. Rakan-rakan kita. Ya, rakan-rakan kita, tamu-tamu kita yang hadir ke rakaman ataupun episod kali ini, iaitulah kita nak lalukan jemaah Masjid At-Taqwa Felda Triang 3, kemudian jemaah Masjid Ar-Rahmah Felda Mayam, Masjid Ubudiyah Felda Tementi, dan juga jemaah Masjid Al-Hidayah Felda Triang 1. Oh, ramai. Ramai Safas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar semua? Masya Allah. Safas. Ustaz memang mengetuai Saya kumpulan, Alhamdulillah ketua rombongan. Masya-Allah. Dan juga kita mengalu-alukan kehadiran kumpulan Istiqamah yang berada di studio, yang berada di rumah, ya, untuk sama-sama kita mengikuti ayat 41 Ustaz, panjang hari ini, dan kita mohon Allah berikan, bekalkan kepada kita kebaikan dengan usaha kita mendalami Quran ini, diberikan ilmu penuh hikmah dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat kepada apakah ringkasan bagi ayat ke-41. Jadi pada halaman yang ke-114 ini kita akan membaca motivasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak bersedih ataupun murung dengan gejala ataupun gelagat orang-orang munafik dan Yahudi pada zamannya. Mari sama-sama kita membaca ayat ke-41 dan kita mohon Allah SWT terus pimpin kita agar terus berada dengan kebaikan ini. Bersama Ustaz Tar. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu hari ini di halaman yang ke-114. Kita nak baca ayat yang terakhir di halaman ini, iaitu ayat yang ke-41, walaupun satu ayat sahaja tetapi masya-Allah tabarakallah panjang ayat dia. Jadi kita nak cuba membaca untuk permulaan ini menggunakan tarannum murattal, bacaan secara murattal, tarannum bayati insya-Allah. Tarannum apa? Bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب ومن الذين هادوا
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-41. Sebagaimana kita sudah pun melihat pada episod yang lepas Ustaz ya, Allah menceritakan Allah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau ada di kalangan ahli masyarakat yang berbuat sesuatu jenayah, sebenarnya dalam kes ini adalah jenayah mencuri, kalau mereka ini taubat, maka Allah ini mampu untuk menghukum ataupun mengampuni kepada pesalah tersebut. Jadi ketika Nabi berhadapan mengapa dibawakan kes jenayah ya, kerana Nabi dalam masa yang sama nak berdakwah Ustaz ya. Nabi nak berdakwah, nak menguruskan keluarga, kemudian ada isu masyarakat, banyak perkara ni, pening kepala dalam nak menguruskan perkara ini. Jadi mengapa banyak sangat sudut di dalam surah Al-Maidah ini? Kerana surah ini turun selepas Nabi sudah pun berhijrah ke Madinah, sudah ada negara, apatah lagi apabila berlakunya peristiwa Fatu Mekah, pembukaan Mekah, maksudnya kena membina hubungan antarabangsa Ustaz ya, maksudnya dengan negara-negara lain. Jadi pening kepala ni kan. Jadi surah Al-Maidah ini memberi banyak sudut pujukan, panduan pada Nabi, pada para sahabat dan juga kepada kita apabila kita menghadapi pelbagai sudut cabaran dalam kehidupan. Dan apabila melihat kepada ayat yang ke-41, cabaran seterusnya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunkal ladina yusari'una fil kufr. Ya, jangan kamu bersedih dengan orang-orang yang bersegera melakukan kufr, berlumba-lumba, ya, bercepat-cepatan. Maksudnya mereka tak menghargai Quran, tidak menghargai rasul, tidak menghargai kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka inilah yang membuat masalah Ustaz ya. Mereka ni buat apa? Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, iaitu mereka ini menyatakan pada mulut mereka kami beriman. Depan-depan Nabi dia manis muka lah Ustaz kan, manis mulutnya, tetapi dalam hati mereka itu mereka tidak beriman. Ini yang Allah bongkarkan. Siapa mereka? Kumpulan orang-orang munafik ya. Mereka ni daftar sebagai orang Islam lah ya. Mereka nak mendekati pada Nabi, mereka cakap mereka beriman, tetapi mereka inilah yang sentiasa tidak mengikut peraturan mesyuarat pada siang hari, malam dia komplot untuk menjatuhkan, menggagalkan perancangan bersama ataupun yang dibincangkan dalam mesyuarat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kumpulan pertama. Allah kata jangan sedih dengan ataupun jangan kecewa dengan apa kelagat orang munafik. Wa minal ladzina hadu, dan juga kepada orang-orang Yahudi Ustaz ya. Hadu itu orang-orang Yahudi yang apakah amalan mereka? Sama'una lil kadhib, sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Iaitu mereka ni suka mendengar perkara-perkara dusta, perkara-perkara scam. Mereka suka dengar perkara tersebut, bukan perkara kebenaran, dan mereka suka mendengar daripada orang-orang yang tidak pernah mendatangi Nabi.
Maksudnya mereka rujuk sesuatu berita itu bukan kepada Nabi Muhammad, dia rujuk kepada pendeta mereka, kepada orang-orang yang di sekitar mereka yang sebenarnya tidak pernah bersama dengan Nabi Muhammad, tidak merasai wahyu kebenaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah memujuk pada Nabi jangan bersedih walaupun memang itu tanda bahawa Nabi ni amat prihatin Ustaz ya. Prihatin mengapalah mereka ni. Dia lebih kurang macam kalau anak Ustaz kan. Anak tu dia pergi zoo, dia buka pintu harimau tu, pintu zoo tu, dan dia letak kepala dekat harimau. Dia ingat kucing. Dia letak tu. Memanglah si ayah ni akan nak gelabah kan? Gelabah dengan rasa ini bahaya. Jadi inilah yang dirasakan oleh Nabi, namun Allah memujuk jangan melampau sangat, rasa khawatir nanti ia mengganggu kepada misi yang perlu dilakukan. Apakah misinya? Kita akan dalami lagi selepas ini. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran Salat. Waj'alhu lana hujjatain Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-41 daripada Suratul Maidah halaman yang ke-114. Ustaz, ya, bagaimana Allah mengingatkan ataupun memujuk kepada Rasul sekaligus memujuk kepada kita. Apabila kita melihat Ya Ayyuhar Rasul, Ustaz, ya, ada Ya Ayyuhan Nas, ada Ya Ayyuhalladzina Amanu dalam Al-Quran, tapi di sini adalah Ya Ayyuhar Rasul. Jadi bila kita melihat Ya Ayyuhar Rasul, adakah ini mesej untuk kita? Ya, satu, sudah tentu kita tahu ini adalah untuk Rasul. Tapi dalam masa yang sama, ia adalah mesej untuk siapa? Kita sebagai pengikut Rasul. Kita boleh memahami betapa Rasul ini mempunyai satu cabaran yang besar.
cabaran yang tinggi, iaitu berhadapan dengan pelbagai sudut. Misalnya orang buat jenayah, orang yang tidak mahu kembali kepada agama dan pelbagai perkara. Jadi di sini sebenarnya satu panduan kepada kita bahawa walau macam mana perit pun cabaran kita, Nabi lagi perit. Pasal banyak sudut Nabi kena uruskan dalam kehidupan sebagai seorang negarawan selain daripada seorang Rasul pada 1400 tahun yang lepas. Jadi dua kumpulan yang memeningkan kepala Nabi, ya, satu Allah gunakan istilah la yahzunk, ya, jangan kamu bersedih. Kerana apa? Kerana perkara ini akan menyebabkan Nabi makin lama makin down dan menjadi tidak produktif. Jadi dua kumpulan, iaitu siapa? Mereka yang munafik dan juga mereka yang beragama Yahudi. Aktiviti mereka suka mendengar daripada perkara yang dusta dan suka mendengar daripada kaum yang tidak pernah hadir bersama Nabi. Dia rujuk pada orang selain daripada Nabi dan juga para sahabat. Dan apa yang mereka buat sebenarnya? Kita mahu membaca daripada wa minal ladzina hadu sehingga akhir bersama Ustaz Tarmizi untuk kita memahami lebih lanjut perkara ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah, sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah, kita nak baca daripada wa minal ladzina hadu sama'una. Kita nak cuba membaca menggunakan taranum Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada pertengahan ayat yang ke-41. Bagaimana kita boleh melihat, ya, bagaimana jenayah ataupun masalah yang dibuat oleh orang Yahudi itu, iaitu sama'una lil kadhib, suka mendengar perkara-perkara penipuan dan juga mendengar sesuatu yang bukan bersumberkan wahyu, ya, liqaumin akharin lam ya'tuk, iaitu kaum lain yang tidak datang kepada kamu, iaitu yang tidak pernah berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada aplikasi mereka itu ialah mereka yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i, ya. Di kalangan ustaz-ustaz mereka itu yang dirujuk itu tadi tak pernah berinteraksi dengan Nabi, mereka tukar, Ustaz, ya, kalimah-kalimah yang ada pada Taurat itu sendiri. Jadi ceritanya apa? Kalau kita tengok sejarah, orang-orang Yahudi ini dia ada satu masa, Ustaz, Tauratnya hilang. Dia tak macam kita banyak Quran kan dan hafal. Mereka tak hafal di kalangan orang biasa. Yang ada mushaf Taurat itu adalah di kalangan ustaz-ustaz mereka. Jadi pada satu hari masa itu hilang. Dan seorang rasul pada zaman mereka itu namanya Nabi Uzair. Itulah yang cuba mengumpulkan balik, ya, kepingan demi kepingan Taurat itu. Maka bila mereka dah dapat itu pada sejarahnya, mereka tak baca. Dah susah dapat tapi mereka tak baca dan merujuknya. Berbanding dengan Al-Quran, Ustaz, ya, kita memang Quran ini dijaga, alhamdulillah.
kita ada rakan kita daripada Bera, daripada semua yang berada di seluruh Malaysia, seluruh dunia. Kita didatangkan Quran ni tak pernah diubah. Siapa yang cuba ubah memang selepas itu mesti ada orang yang akan baiki, sama ada di peringkat authority ataupun kita bercakap tentang orang yang menghafal. Maksudnya dia tahu walaupun satu baris hilap pun seorang imam kalau Ramadan Ustaz ni pengalaman mungkin Ustaz ada kena tegur ke apa ke. Betul. ada pengalaman. Ada Ustaz Fas. Kadang-kadang kita tak ingat ayat tu Tak kan. ingat. Tak ingat tu satu. Kadang masa sujud tu dah apa lepas ni sama. Mencabar Ustaz Fas. Ya, penuh dengan tanggungjawab Betul. sebenarnya ya. Jadi bila kita menjaga perkara ini penting. Pada zaman mereka susah nak dapat Taurat itu kembali ya, tapi bila dah dapat mereka tak jaga betul-betul. Malah apa yang dibuat oleh ustaz-ustaz pendeta mereka cakap apa? Yaquluna in utitum hadza fakhudhu wa in lam tu'tauhu fahdharu. Apa yang berlaku ialah bila mereka tulis tu adalah mereka ubah-ubah. Ya, mereka ubah-ubah. Dah lah susah nak dapat, lepas tu dia dapat, dia ubah-ubah di kalangan pendeta mereka. Itu yang menyebabkan orang bawah ni pun mana tahu. Ya, dia tak tahu pun ini ayat Quran ke tidak. Jadi dia ustaz dia cakap apa? In utitum hadza fakhudhu. Jika datang sesuatu perkara, kamu lihat Nabi Muhammad ke para sahabat ni bertepatan dengan apa yang aku tulis ni, kamu ambil. Tapi kalau wa illam tu'tau, kalau katakan apa yang mereka buat, mereka cakap itu tidak ada dalam apa yang aku tulis ini, fahdharu, berjaga-jaga. Jadi masyarakat umum orang Yahudi itu bila didatangi oleh tokoh agama yang menyelewengkan ajaran, maka kesannya ialah mereka jadi begitulah Ustaz. Jadi orang yang sentiasa berbuat sesuatu menyalahi kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita dapat belajar sesuatu Ustaz. Sebenarnya tokoh agama dalam masyarakat ni penting sangat. Penting sangat. Pasal apa? Pasal ialah ayat Quran kan. Ada satu tu saya tengok dekat YouTube. Ada seorang ni lah. Dia ceramah. Dia kata ada seorang cakap, saya ni ada masalah dekat ladang. Ladang. Ada kera. Ada monyet datang. Dekat Teriang ada ladang kan. Okay. Jadi bila seorang ni cakap pada seorang penceramah ni lah. Dia kata macam mana Ustaz saya ni nak mengelakkan daripada kera ini masuk ke ladang saya. Kan? Saya ingatkan dia jawablah pakai apa racun ke, pakai apa besi kawat tu ke apa sebagainya. Dia kata pergi rujuk surah Al-Kahfi, baca ayat nombor 18. Dia kata. Saya pun terkejut juga kan. Saya ingatkan dia main-main ke apa ke. Rupanya memang dia baca watahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud kan. Dia kata tentang pemuda Al-Kahfi tu dia bangun apa sebagainya. Mungkin dia nak cuba kaitkan pemuda ini bangun macam macam berjaga. Jadi akhirnya kera ni pun nampak macam ada harimau patung yang dia takut dia akan lari. Tetapi sebenarnya itulah cabarannya dalam agama Islam ini. Penceramah siapa-siapa saja ustaznya berbeza dengan agama lain. Agama lain kalau penceramah dia ustaz mereka ke di kalangan orang Yahudi ke Hindu ke apa ke, dia tak boleh persoalkan sumber daripada mana. Terima saja. Tetapi dalam agama kita ini, tuan-tuan yang hadir pada hari ini adalah untuk memastikan apa? Kita menjadi umat yang bangkit. Bangkit ini maksudnya tidak kena scam oleh pendapat-pendapat yang kata kalau nak rezeki murah mesti zikir sampai 1,000,000 kali contohnya kan. Amalan-amalan itu kita kena tengok betul-betul ada tak sumber daripada apa yang Allah cakap dan juga daripada Nabi cakap. Khawatirnya apa? Ialah bila Nabi tak cakap, Allah tak cakap, ditulis dan akhirnya jadi seperti apa yang berlaku pada umat Bani Israel. Akhirnya mereka hanya mengikut panduan daripada pendeta mereka. Rupanya itu bukanlah sesuatu yang membawa ke jalan yang benar, membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan perkataannya, ya ayyuhar rasul la yahzunk, daripada perkataan hazina, yahzunka itu sedih, duka cita, susah hati. 42 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-A'raf, surah Yunus dan juga surah Az-Zumar, nak menceritakan bahawa Nabi ada perasaan, kita pun ada perasaan bila ada orang yang cuba melawan ataupun menyelewengkan ajaran, kita sedih. Tetapi Allah kata jangan terlampau sedih kerana itu akan mengganggu misi. Apakah yang perlu dibuat? Ialah teruskan perjuangan, jangan fokus pada toksik dalam kehidupan, tapi fokus kepada apa yang perlu kita laksanakan, menyampaikan pada mereka yang ingin mendengar. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Ubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan. Dan waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Terbuka luas kubah langit 17 Ramadan al-Mubarak, terpancar sinar cahaya putih menggetarkan abid yang beruzlah, bagaikan petir menyambar gua Hira. Jibril menghulurkan watikah dari yang hak, lembar Al-Quran pun bermula yang pertama. Lembar Al-Quran pun bermula yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Apa Wahyu pertama Ustaz, Wahyu pertama Ustaz. sebagai perjuangan Rasul ya, untuk menyampaikan dan ingatkan mudah Ustaz ya, nak menyampaikan seruan itu, tapi rupa-rupanya ada cabaran, tapi cabaran itulah yang Allah pujuk dalam ayat 41, dan cabaran macam mana pun kita memang kena pegang pada Al-Quran Ustaz. Ya, subhanallah. Moga-moga dikuatkan Safazah, dikuatkan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Begitu juga dengan Ibu Ayah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita terus belajar dan belajar Al-Quran walaupun kita kadang-kadang buat kesilapan. Allah itu Maha Pengampun. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak berkongsi seperti biasa hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ibu Ayah sekalian, para penonton yang berada di studio juga berada di rumah ataupun di mana juga platform mengikuti kita. Kalimah-kalimah yang kita ingin kongsikan dalam ayat bacaan hari ini, tentunya ayat yang ke-41 ini, mari kita perhatikan apakah perkara-perkara yang kita nak ulang kaji dari segi tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'un. Silakan. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'un. Baik, alhamdulillah. Jadi kita hafal panjang yang ini panjang. Kita cuba dulu sampai ke la yahzunka. Ya ayyuhar rasul
la yahzunk. Contoh kalau kita wakaf kat situ 1 2 3. Baik, kita nak perhatikan yang pertama sekali, iaitulah pada kalimah ya ayyuha. Ya ayyuha. Cuba. Baik, kat situ kita jumpa ya ayyuha. Bertemu huruf mat sama ada alif atau waw atau ya, bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah kan. Jadi dia jadi mat apa? Ya ayyuha. Ya ayyuha. Dia jadi mat apa kat situ? Mat wajib ke mat muttasil? Dua-dua bukan itu. Mat jaiz ke mat wajib? Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Maka bertemu dalam dua kalimah. Satu ya ayyuha kan, dua kalimah beza. Jadi kadar bacaan dia untuk mat jaiz munfasil adalah 4 atau 5 harakat ketika wasal. Makna ya tu ketika menyambung bacaan kan. Ya ayyuha. Adapun kalau kita waqaf, contoh baru nak mula baca tu terbatuk ya. Contoh ataupun baru ya kan. Kalau waqaf pada mat jaiz dia kita baca dengan berapa harakat? 2 harakat ketika waqaf, ketika berhenti kan. Jadi ketika kita sambung kita baca 4 atau 5 harakat. Sekali lagi. Ya ayyuha. Silakan. Ya ayyuha. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, seterusnya kita akan jumpa 2 huruf lam yang dekat-dekat tu. Ar-rasulu la. Baris depan dulu, lepas tu baris atas. Ya ayyuhar rasulu la. Cuba. Okey, maknanya nak jelaskan bunyi lu, mana ada 2 lam kat situ. Jangan lula tak jelas. Lula kan. Ya ayyuhar rasulu la yahzunk. Cuba. Ya ayyuhar rasulu la yahzunk. Baik. Pada kalimah la yahzun, satu ha jaga, ha pedas. Yah, cuba. Yah. Lepas tu jumpa nun mati bertemu dengan kaf. Apa tu? Nun mati bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki. Berapa harakat kadar dengung dia? 2 harakat dengung. La yahzunka. Cuba. La dengung pada nun mati bertemu dengan kaf. Nama dia ikhfa haqiqi. Satu lagi iaitulah kita nak melihat pada kalimah biafwahihim. Biafwahihim. Qalu amanna biafwahihim. Silakan 1 2 3. Baik, fokus kita pada kalimah biafwahihim. 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 Kita nak jelaskan bunyi ha tu. Kalau tak ada bunyi biafwahihim, macam tak jelas. Ada 2 ha sebenarnya kan. Ha ni duduk kat mana? Pangkal. Kan rongga kerongkong kita ni kan pangkal. Ha dengan hamzah, ha dengan a. Ha a, cuba. Aha. Aha. Bi afwahihim, cuba. Bi afwahihim. Bi afwahihim. Bi afwahihim. Baik, jadi kita nak cuba menghafal ayat ni. Oi, panjang ni Zafaz. Kita cuba tengok sampai dekat mana kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan. Ya ayyuhar rasulu la yahzun
كالذين يسارعون في الكفر. 1, 2, 3. يا أيها الرسول. Yang tu boleh kan? Ya ayyuhar rasul. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Sekali lagi nak cuba yang tu La yahzunka alladhina yusari'una fil kufur. Cuba. Baik, dengan satu nafas kita cuba daripada awal. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Cuba. Ayuh, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah. Panjang, tak apa, kita cuba sedikit demi sedikit. Banyakkan ulang, baca. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, insya-Allah taala. Baik, jadi kita nak sambung lagi. Apakah perkongsian sambungan ayat kita, namun kita nak rehat dahulu seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz Hussaini tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang Orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottsicher. Ignaz Gottsicher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-41 Suratul Maidah, bagaimana Allah memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perlu kita ingat bahawa pujukan ini hadir ketika Nabi perlu menguruskan masyarakat majmuk yang ada di Madinah, dan apatah lagi bila sudah pun membuka Mekah dan berhadapan dengan pelbagai negara di peringkat antarabangsa, maka hadirlah lebih ramai lagi manusia, Ustaz, ya. Kalau kita tengok peristiwa Fathu Mekah itu, salah satu surahnya kat ujung nanti juz yang ke-30, idza jaa nasrullah wal fath, kan. Pada waktu itu kita akan tengok sambungannya, Ustaz, Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ramai-ramai masuk. Jadi bila ramai-ramai ni adalah yang berkualiti, ada yang tak berkualiti ketika masuk Islam ini. Salah satunya adalah kumpulan yang masuk Islam kata kat mulut kami beriman, tapi rupa-rupanya bukan benar-benar di dalam hati mereka. Dan apakah yang mereka buat sebenarnya? Mereka yusari'una fil kufr. Mereka bersegera berlumba-lumba untuk melakukan perkara kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ayat ini, seperti dalam Imam Suyuti menyatakan, Ustaz, ya, ayat ini asbabun nuzulnya ialah salah satunya bila orang Yahudi ini, dia ada satu masa tu Nabi bertemu orang Yahudi yang membawa seorang di kalangan mereka yang dihukum dengan dijemur dan dipukul. Ya, dijemur dan dipukul. Jadi Nabi tanya, hukuman ini bagi pelaku zina yang dalam kitab kalian kah? Ini orang yang dah berkahwin. Ya, jadi orang beragama mereka itu dia cakap bahawa sebenarnya bukan. Pasal kamu tanya ni, sebenarnya kita ni ada orang yang kelas atas, ini geng-geng apa istilahnya, jerung, paus, kan? Ada yang ikan bilis. Jadi orang kalau yang buat salah zina ini di kalangan orang-orang atas ni, dia kadang-kadang dia nego. Dia kata tak payahlah bagi yang rejam sampai mati tersebut, kan. Jadi bila dia nego dengan ustaz-ustaz pendeta mereka ni, akhirnya mereka pun okeylah kita tukar. Tukar isi dalam Taurat. Asalnya siapa yang berzina di kalangan orang berkahwin itu rejam sampai mati, dia tukar jadi dijemur dan disebat. Ya. Jadi bila Nabi cakap kamu kena bersumpah, inikah dalam Taurat kamu? Rupanya mereka kata tak, kami dah ubah. Maka daripada situlah turun ayat ini. Bila Nabi tahu begitu, kecewalah Nabi, kan. Nabi ingatkan mereka ni pendeta, ustaz yang akan jaga, ya, ini ustaz orang Yahudi, Ustaz, ya, yang akan meneruskan apa yang Allah wartakan, tapi mereka pun kena beli. Mereka kena beli, akhirnya tidak berlakunya hukuman yang sepatutnya kerana mereka kena, ialah orang atas bayar, kan. Kita tukarlah sikit. Dan akhirnya Nabi cakap, ya Allah, kami adalah orang pertama yang menghidupkan kembali perintahmu yang telah mereka matikan. Dan kalau kita dengar doa Nabi ni, Ustaz, ya, kalau zaman sekarang lah Nabi datang, sedih Nabi, kan. Kecewa Nabi bila dah sampaikan Islam, Quran ini, tapi ada lagi orang yang masih lagi mahu menukar. Kalau katakan terlibat dengan zina ke, mencuri ke apa ke, kita gunalah perundangan daripada British contohnya, bukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini, tuan-tuan sekalian yang berada di rumah, yang berada di studio, kita kena doa. Kita yakin apa yang Allah turunkan dan kita kena berjuang dalam kaedah masing-masing lah, kan. Bukannya ini segala-galanya, tetapi ini adalah sebahagian daripada Quran yang kita kena ada pendirian dan ajar anak kita ambil perundangan, tukar sistem perundangan yang ada, bercakap dengan menteri, bercakap dengan YB apa sebagainya. Kerana kalau tidak, khawatir, Ustaz, ya, kita kata kita nak jadi umat Nabi, Nabi Rasul, tapi bila bab-bab perundangan ini diambil mudah, dan akhirnya sampai Nabi kata, apa Ustaz, Bani Israel ni buat macam ni, kan. Nabi selar, tapi rupa-rupanya khawatir ia juga adalah sela ataupun komen Nabi kepada ustaz-ustaz ataupun kepada kita semua yang berada pada tahun ini yang tidak mengamalkan apa yang digariskan dalam suratul Maidah dan surah-surah lain di dalam Al-Quran. Jadi di bahagian hujung ayat 41 itu Allah menjelaskan realiti orang yang tidak mahu kembali kepada perundangan wahyu Allah. Kita mula daripada wa may yuridillah sehingga akhir ayat 41 bersama Ustaz Tariq. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca daripada wa may yuridillah sehinggalah ke akhir azabun azim. Kita cuba baca dengan taranum nahawan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuridillahu fitnatahu falan
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk membersihkan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Siapakah orang ini? Orang ini adalah orang-orang di kalangan orang Yahudi, Ustaz ya, di kalangan pendeta mereka itu yang telah dihinggap dengan fitnah. Ya, fitnah ni maksudnya adalah ujian, bukan fitnah dalam bahasa Melayu Ustaz ya. Ini fitnah, ujian yang Allah letakkan fitnatahu, ujian itu macam dah bersebati, dah terlekat pada mereka. Itu di situ itu terlekat pada mereka, maka tidak ada siapa yang boleh mengawal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Allah tak nak mereka ini dibersihkan hati mereka. Mengapa jadi begitu? Adakah kerana tiba-tiba saja Allah letak? Bukan, kerana mereka ini awalnya Ustaz ya, dapat hadiah, terutama geng-geng pendeta ni ya, dalam kita ni ustaz-ustaz dah dapat ilmu, tetapi masih lagi memberi keutamaan kepada fadal daripada manusia, kurniaan ataupun kemuliaan daripada manusia, wang ringgit, mungkin bagi kereta ke, bagi pangkat ke apa ke. Akhirnya mulut jadi senyap Ustaz. Kan? Ataupun kata tak apa, kita zaman sekarang ni tak sesuai kot dengan peraturan yang ini 1400 tahun yang lepas, ataupun kita kena bagi masa dulu. Bagi masa okey Ustaz kan. Tetapi ideanya tuan-tuan sekalian ialah berapa masa, dan bagaimana kita nak pastikan bahawa ini, kalau orang nak buat rumah tu, dia target setahun dah siap. Bagi masa tu nak buang lalang ke, nak bawa nak bina foundation, asas. Jadi apakah asasnya? Sudah tentunya kita semua tuan-tuan yang berada di studio, di rumah, kita kena beritahu pada anak, pada masyarakat, ini ayat Quran kot. Kan? Kita kena didik dengan ayat Quran ini, sehingga kan bila kita pergi menjadi hakim, peguam ataupun pembina polisi, mempunyai pangkat, maka kita kena usahakan bincangkan untuk pastikan apa yang Allah suruh ini kita laksanakan. Dan kalau tidak, lahum fid dunya khizyun, di dunia akan dihina, walahum fil akhirati adzabun azim, di akhirat nanti azab yang amat besar. Kerana apa? Kerana memandang enteng kepada perundangan di dalam Al-Quran ini sendiri. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, teguh hati dan tidak bersedih saat ada ujian dalam dakwah. Yang kedua, tidak mengubah ketetapan hukum dengan ikut kehendak diri ataupun orang ramai. Yang ketiga, mendoakan orang lain agar dikurniakan taufik dan hidayah daripadanya, agar kita kembali kepada jalan Tuhan. Sama Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadratmu ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Agar diampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Rahman, terimalah taubat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu ke dalam kehidupan kami, memandu kehidupan kami menuju redha dan juga keampunan-Mu ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa antum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini tuan-tuan, dan jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha di mana kita ingin mendidik masyarakat dengan wahyu daripada Allah. Semua orang perlu ada akses kepada Al-Quran dan sunnah ini sendiri, bukan hanya milik ustaz-ustaz sahaja, dan kita tidak mahu mengulang apa yang telah berlaku pada Bani Israel. Ustaz-ustaz sahaja yang menguasainya, dan kemudian ustaz-ustaz mereka menipu ataupun menukar isi kandung daripada Taurat ataupun kitab mereka sendiri. Kita doakan agar kita terus dipimpin, dan kita akan ikuti lagi dalam episod akan datang My Quran Time, Quran Salat Infaq. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين